Hai, selamat datang ke channel Cikgu Ko. Jadi hari ini kita sambungkan matematik aliran kemahiran tingkatan 5, latihan penggayaan. Jadi kalau kamu suka video Cikgu Ko, boleh subscribe channel Cikgu Ko, like dan share video Cikgu Ko, dan buka loceng di tepi ya. Jadi buka buku teks muka surat 150, latihan penggayaan. Jadi kita tengok soalan 1 ya. Jadual di bawah menunjukkan pembelian unit amanah saham oleh Puan Afrika untuk 3 bulan berturut-turut. Jadi jadual diberi ya, dan mengikut bulan 6, 7 dan 8 ya. Dan ini ialah bilangan unit amanah saham dia 3,000, 2,000 dan 5,000, dan harga seunit ya, RM1.25 untuk bulan 6, RM1.24 untuk bulan 7 dan RM1.22 untuk bulan Ogos ya. A. Hitung berapa kos seunit bagi pembelian unit amanah saham oleh Puan Afrika. Jadi ya, soalan minta berapa kos seunit. Jadi apakah rumus bagi berapa kos seunit? Jadi rumus bagi kos berapa seunit adalah sama dengan jumlah pelaburan bahagi dengan jumlah unit yang dibeli ya. Jadi jumlah pelaburan di sini maksudnya ialah jumlah unit taruh dengan harga seunit pada bulan 6. Tambah lagi jumlah unit taruh dengan harga seunit pada bulan 7. Tambah lagi jumlah unit taruh dengan harga seunit pada bulan 8. Jadi kira jumlah pelaburan dia yaitu 3,000 unit taruh dengan harga seunit pada bulan 6 kan. Tambah lagi jumlah unit 2,000 unit taruh lagi harga seunit pada bulan 7. Tambah lagi jumlah unit 5,000 unit taruh lagi harga seunit pada bulan 8. Jadi boleh tekan kalkulator kira semuanya. Kurungan 3,000 taruh dengan 1,25, tambah lagi kurungan 2,000 taruh lagi 1,24, tambah lagi kurungan 5,000 unit taruh lagi 1,22. Jadi jawapan ialah 12330. Jadi jawapan kamu sini tulis RM 12330. Maksudnya ini ialah jumlah pelaporan bagi Puan Afrika bagi pembelian semua unit amanah saham dia. Jadi berapa jumlah unit dia? Maksudnya kamu campur 3 ini ya. 3,000 tambah 2,000 tambah dengan 5,000. Jadi kamu boleh tulis jumlah unit adalah sama dengan 3,000 tambah lagi 2,000 tambah lagi dengan 5,000. Jadi boleh tekan kalkulator tambah semua lah. 3,000 tambah lagi 2,000 tambah lagi 5,000. Jawapan ialah 10,000 ah. Jadi sini kamu tulis 10,000 unit ah. Jadi jumlah pelaburan ada maklumat sudah yaitu 12330, dan maklumat jumlah unit pun sudah ada yaitu 10,000 unit. Jadi kamu boleh ganti masuk ke dalam rumus ini untuk cari kos purata seunit ah. Jadi kamu boleh tulis kos purata seunit adalah sama dengan jumlah pelaburan dia yaitu 12330 bahagi dengan jumlah unit yaitu 10,000 ah. Jadi boleh tekan kalkulator cari jawapan dia. Jadi tekan pecahan 12330 per 10,000. Jawapan ialah 12333 per 1000. Jadi kamu boleh tekan perpuluhan yaitu 1,233. Dan ingat unit bagi ringgit Malaysia kamu ambil 2 tempat perpuluhan. Dan ini ialah 3 kan kurang daripada 5. Maksudnya tidak perlu pindah satu ke depan. Jadi terus buang. Jadi jawapan kamu ambil 1,23. Jadi sini kamu tulis jawapan RM RM1.23 Dan jawapan ini ialah untuk soalan 1A ya. Maksudnya purata harga seunit amanah saham dia ialah RM1.23. Soalan 1B. Apakah strategi yang digunakan oleh Puan Afrika dalam pembelian unit amanah saham? Jelaskan kebaikan menggunakan strategi ini. Jadi masih ingat apakah strategi yang dipakai dan apakah kebaikan bagi strategi ini? Kalau kamu sudah lupa, kamu boleh buka buku teks muka surat 133. Jadi kita tengok ini ya strategi pemurataan. Yang tadi ya soalan 1B, Puan Afrika dia pakai strategi inilah, yaitu strategi pemurataan. Ialah strategi pembelian saham beberapa kali dalam suatu tempoh tertentu. Jadi apakah kebaikan untuk strategi ini? Jadi ada 2 kebaikan di sini ya, A dan B. Kamu boleh tulis untuk jawapan itu. Pertama, membantu pelaburan membeli saham dengan kos peralatan yang lebih rendah dan memiliki jumlah saham yang lebih banyak dalam tempoh yang sama berbanding dengan pembelian secara tunggal. Jadi kedua-dua kebaikan ini kamu boleh tulis dalam soalan 1B. Jadi seperti yang cikgu cakap tadi lah, jadi kamu boleh tulis jawapan macam ini ya. Jadi strategi yang dipakai adalah strategi pemurataan. Jadi kebaikan ada 2 kebaikan. Kebaikan pertama, membantu Puan Afrika membeli saham dengan kos peralatan yang lebih rendah. Dan kebaikan yang kedua ialah dapat membantu Puan Afrika memiliki jumlah saham yang lebih banyak dalam tempoh yang sama berbanding dengan pembelian secara tunggal.
Jadi ini jawabannya untuk soalan 1B ya. Seterusnya kita tengok soalan 2. Puan Nisa melabur RM8.000 dalam sebuah bank selama 5 tahun. Bank tersebut membayar faedah 10% setahun yang dikompau setiap tahun untuk 2 tahun pertama. Bagi tempoh pelaporan seterusnya, pihak bank akan membayar faedah 6% setahun yang dikompau setiap 10 tahun. Hitung jumlah pelaporan yang diperoleh oleh Puan Nisa selepas 5 tahun. Sebelum ini kamu sudah belajar ada 2 jenis faedah, betul? Jadi satu ialah faedah muda dan kedua ialah faedah kompau. Dan soalan ini dia sangat jelas, dia ada beri kata kunci di kompau. Jadi maksudnya kamu kena pakai rumus faedah kompau. Maksudnya kamu kena pakai rumus inilah. NV sama dengan P kurungan 1 tambah A per N kurungan kuasa N taruh dengan T. Jadi apa maksudnya NV di sini? NV di sini maksudnya nilai mantap. Maksudnya campuran jumlah prinsipal simpanan kamu dengan faedah yang kamu akan dapat lah selepas tamat tempoh kamu simpan. Dan P di sini ialah prinsipal simpanan kamu. A di sini maksudnya kadar faedah untuk setahun. Dan N di sini merujuk kepada bilangan kali faedah di kompau setahun. Maksudnya berapa kali kamu akan mendapat faedah itu dalam masa setahun. T di sini adalah masa yang kamu simpan dalam unit tahun. Jadi kita perhatikan apakah maklumat yang diberi oleh soalan. Pertama dia simpan RM8.000. Maksudnya 8.000 ini ialah maklumat untuk P. Dan 5 tahun ialah T ya. Maksudnya tempoh yang dia simpan. Tak ingat 5 tahun ini dia bahagi lagi kepada 2 tahun dengan bagi tempoh pelaporan seterusnya, maksudnya 3 tahun di sini sebab dia simpan 5 tahun kan. Dan ini ialah untuk 2 tahun pertama, maksudnya bagi ialah 3 tahun kemudian lah. Dan 10% ini ialah A untuk 2 tahun pertama dan 6% ini juga A tapi untuk tahun yang seterusnya iaitu 3 tahun yang kemudian Dan untuk 2 tahun pertama, faedah akan dikompaukan setiap tahun. Maksudnya N di sini adalah sama dengan 1. Maksudnya setiap tahun dia akan mendapat 1 kali faedah. Dan untuk 3 tahun yang kemudian, faedah akan dikompaukan setiap 10 tahun. Dan 10 tahun di sini maksudnya 1/4 tahun. Jadi 10 tahun di sini maksudnya 1/4 tahun. Maksudnya 1/4 taruh dengan 12. Jadi sama dengan berapa? Kamu boleh tekan kalkulator. Pecahan 1/4 taruh dengan 12 Jadi jawapan ialah 3 bulan, betul? Maksudnya 10 tahun adalah sama dengan 3 bulan Maksudnya setiap 3 bulan dia akan mendapat 1 kali faedah lah. Kalau soalan beritahu dia akan mendapat faedah setiap 3 bulan. Jadi maksudnya dalam masa setahun berapa kali dia akan mendapat faedah? 4 kali, betul? Kamu boleh kira dengan jari kamu 3 bulan pertama dapat 1 kali faedah. Lepas 3 bulan lagi kemudian sudah 6 bulan kan. Dapat faedah kali yang kedua. Lepas 3 bulan lagi sudah 9 bulan kan. Dapat faedah yang ketiga. Dan 3 bulan lagi 1, 2, 3. Okey, jadi pada bulan yang ke-12 akan mendapat faedah yang kali keempat. Maksudnya dalam masa setahun dia akan mendapat 4 kali faedah. Ini maksudnya N adalah sama dengan 4. Dan soalan cari jumlah pelaporan selepas 5 tahun. Jadi dalam pengiraan di sini kita kena kira 2 tahun dululah. Lepas itu baru kita dapat kira 3 tahun yang kemudian Jadi kita cari bagi 2 tahun pertama dulu. Jadi pakai rumus ini Jadi kita kena cari NV sama dengan P. P ialah RM8.000, betul? Prinsipal dia. Jadi kamu tulis 8.000. Taruh dengan 1 tambah A. A ialah faedah untuk masa setahun iaitu 10%. 10% kamu boleh tulis dalam nombor perpuluhan iaitu 0.1 per N. Berapa kali dia akan mendapat faedah dalam masa setahun iaitu 1. Tutup kurungan kuasa. Kuasa N masih 1 dan T ialah berapa lama dia simpan 2 tahun pertama kan. Jadi T di sini kamu letak 2. Jadi kamu boleh tekan sekaligus okey 8.000 taruh dengan kurungan 1 tambah pecahan 0.1 per 1. Lepas itu tutup kurungan. Kuasa boleh tekan ini. Kuasa kurungan 1. Lepas itu taruh dengan 2. Okey, jawapan soal keluar iaitu 9680. Maksudnya di sini kamu tulis RM 9680 Maksudnya ini adalah jumlah bulanan yang dia akan dapat selepas 2 tahun pertama. Okey, 9680 ini maksudnya termasuk prinsipal simpanan dia iaitu RM8.000. Tambah lagi faedah yang dia akan dapat. Jumlah dia ialah RM9.680. Dan ini akan bawa kepada tahun yang ketiga. Bagi tempoh pelaporan, maksudnya selepas 2 tahun pertama, maksudnya tahun ketiga, keempat dan kelima.
Jadi masih pakai rumus yang sama. NV sama dengan P. P ialah prinsipal simpanan dia. Sekarang prinsipal simpanan dia bukan lagi RM8,000 oh. Ialah kamu ambil nilai ini selepas 2 tahun itu. Yaitu RM9,680 ini sebagai nilai P ya. Bagi tempo pelaporan. Maksudnya P di sini ialah 9680 Taruh lagi rumus 1 tambah A ialah kadar faedah ialah 6% setahun Jadi kamu boleh tulis nombor perpuluhan dia 0,06 per berapa kali dia akan mendapat faedah dalam masa setahun. Jadi N adalah sama dengan 4. Di sini kamu letak 4 kurungan kuasa N ialah 4 dan T di sini ialah berapa? T di sini ialah 3 tahun sebab dia simpan 5 tahun kan. Tadi kita sudah kira 2 tahun. Jadi yang tinggal ialah 3 tahun lah. Jadi T di sini kamu letak 3 Jadi sama juga kamu boleh kira sekaligus. Jadi kurungan 9680 kurungan lagi 1 tambah pecahan 0,06 per 4 Lepas itu tutup kurungan. Kuasa tekan ini ya. Jadi 4 taruh dengan 3. Jadi jawapan ialah 11573.58 Oleh RM4 Malaysia. Jadi kamu kena ambil 2 tempat perpuluhan saja. Dan ini ialah 3. Maksudnya dia kurang daripada 5. Maksudnya tidak perlu pindah satu ke depan Maksudnya jawapan belakang ini terus hilang Jadi maksudnya kamu tulis jawapan 11573.58 saja. Jadi di sini kamu tulis RM 11573.58 Maksudnya ini adalah jawapan bagi jumlah pelaporan yang diperoleh oleh Puan Nisan selepas 5 tahun. Jadi kamu boleh tulis jawapan jumlah pelaporan diperoleh oleh Puan Nisan selepas 5 tahun adalah sama dengan RM 11573.58 Jadi inilah jawapan untuk soalan 2. Seterusnya kita tengok soalan 3. Penyerta kad kredit Puan Ruby pada bulan Mei ialah RM6,000. Bank mengenakan kadar faedah tahunan 18% atas baki tertunggak selepas tamat tempoh tambah faedah dan cas bayaran lewat ialah 1%. Puan Ruby tidak menggunakan kad kredit dalam bulan yang berikutnya. Hitung bayaran minimum 5% yang perlu dibayar oleh Puan Ruby. Jadi maksudnya kamu taruh 5% dengan jumlah yang dia hutang kepada bank. Jadi kamu tahulah berapa bayaran minimum dia. Okey, jadi kamu boleh tulis bayaran minimum oleh Puan Ruby adalah sama dengan jumlah yang dia hutang kepada bank iaitu RM6,000. Taruh dengan bayaran minimum iaitu 5%. Jadi sini kamu tulis 5%. Jadi boleh tekan kalkulator cari jawapan. RM6,000 taruh dengan pecahan 5%. Jadi jawapan ialah RM300. Maksudnya jawapan ialah RM300 oh. Jadi ini ialah jawapan untuk soalan 3A ya. Jadi kita tengok soalan 3B ya. Jika Puan Ruby hanya membuat bayaran minimum dan tarikh penyerta ialah 15 hari dari tarikh tamat tempoh tambah faedah. Berapakah baki dalam penyerta kad kredit pada bulan berikutnya? Jadi kamu boleh tulis baki kad kredit Puan Ruby yang dia masih hutang adalah sama dengan RM6,000. Tolak dengan jumlah bayaran minimum dia iaitu RM300. Jadi adalah sama dengan berapa ringgit? RM6,000 tolak dengan 300 Jadi jawapan ialah RM5,700. Maksudnya dia masih hutang kad kredit ialah RM5,700 Baki kad kredit yang dia masih hutang mesti tolak dengan 18% Sebab 18% ini ialah kadar faedah tahunan untuk baki yang dia belum bayar selepas tamat tempoh tambah faedah. Jadi soalan sudah beritahu selepas tarikh tamat tempoh tambah faedah hingga ke tarikh penyerta yang dikeluarkan di antara mereka ada 15 hari Maksudnya 15 hari ini akan dikenal dengan cas baki tertunggak iaitu taruh dengan 18%. Kadar faedah 18% ini ialah tahunan, betul? Tapi dia hanya hutang 15 hari sahaja. Maksudnya nanti baki kad kredit yang masih hutang kepada bank, kamu taruh dengan 18%. Selepas itu kamu kena taruh lagi 15 hari lagi. Sebab dia hanya hutang 15 hari selepas tarikh tamat tempoh tambah faedah. Bahagi dengan 365 hari. Kenapa kena bahagi dengan 365 hari? Sebab rata setahun ialah 365 hari
Jadi di sini kamu boleh tulis faedah bagi tertunggak adalah sama dengan bagi yang dia masih hutang ke bank RM5.700 taruh dengan 18%. Ini adalah kadar faedah tahunan atas bagi tertunggak. Lepas itu kamu taruh dengan 15 hari sebab dia hanya hutang 15 hari saja. Tapi 18% kadar faedah ini adalah untuk tahunan, sebab itu kamu kena bahagi lagi 365. Jadi boleh tekan kalkulator sekaligus. 5700 taruh dengan pecahan 18%, taruh lagi pecahan 15/365. Jadi jawapan ialah 3078/73. Jadi kamu boleh letak perpuluhan, iaitu RM42.16. Ingat bagi unit ringgit Malaysia, kamu ambil 2 tempat perpuluhan saja. Dan belakang nombor ini ialah 4, maksudnya tidak lebih 5 kan. Kalau tidak lebih 5, maksudnya kamu terus buang nombor dia lah. Tidak perlu pindah satu ke depan. Maksudnya jawapan kamu ambil ialah RM42.16. Jadi di sini kamu tulis RM RM42.16. Maksudnya ini ialah faedah yang akan dicas atas bagi yang dia masih hutang ke bank. Jadi tengok balik lagi soalan. Apakah soalan minta? Soalan minta bagi dalam penyerta kad kredit pada bulan yang berikutnya. Maksudnya berapa jumlah bagi yang akan dikeluarkan pada penyerta kad kredit itu pada bulan yang berikutnya. Maksudnya jumlah yang dia masih hutang ke bank iaitu RM5.700, campur lagi faedah bagi tertunggak dia iaitu RM42.16. Dan nilai itu yang akan dikeluarkan pada penyerta kad kredit itu pada bulan yang seterusnya. Jadi kamu boleh tulis bagi penyerta kad kredit pada bulan yang berikutnya. Maksudnya bagi yang dia masih hutang ke bank iaitu RM5.700, campur lagi faedah bagi tertunggak dia iaitu RM42.16. Jadi boleh tekan kalkulator cari jawapan. 5700 campur lagi 42.16. Jadi jawapan ialah, kamu boleh tekan perpuluhan. Jadi jawapan ialah 5742.16. Jadi kamu tulis RM5742.16. Maksudnya pada bulan yang berikutnya, bagi penyerta kad kredit dia akan dikeluarkan ialah RM5.742.16. Seterusnya kita tengok soalan dikasih. Jika Puan Ruby tidak membuat bayaran dan dikenakan cas bayaran sebanyak 1%, berapakah bagi dalam penyerta pada bulan berikutnya? Maksudnya Puan Ruby dia tidak membayar bayaran minimum ini 5% ini. Jadi berapa jumlah bayaran yang dia kena buatlah pada bulan yang berikutnya. Dan ingat kalau dia tidak membuat bayaran minimum 5% ini, maksudnya ada penalti untuk cas bayaran lewat 1%. Dan jangan lupa lagi ada kadar faedah 18% atas bagi tertunggak dia. Maksudnya kamu kena cari faedah atas bagi tertunggak itu. Lepas itu jawapan itu tambah lagi jumlah yang dia masih hutang kepada bank iaitu RM6.000. Lepas itu jumlah itu kamu kena taruh dengan 1% untuk cas bayaran lewat. Dan cas bayaran lewat ini campur lagi jumlah yang tadi kamu kira di sini Dan jumlah itu ialah bagi penyerta kad kredit pada bulan yang berikutnya. Jadi kita buat satu demi satu. Jadi pertama kita cari faedah bagi yang tertunggak itu adalah sama dengan RM6.000 taruh dengan 18% kadar faedah dia. Dan ingat taruh dengan 15 sebab dia hutang 15 hari saja. Jadi kamu kena bahagi lagi 365. Sebab berata setahunan ialah 365 hari. Jadi boleh tekan kalkulator cari jawapan dia. Di 6.000 taruh dengan pecahan 18/100, taruh lagi pecahan 15/365. Jawapan boleh letak perpuluhan RM44.38. Dan tadi cikgu sudah cakap unit ringgit Malaysia kamu ambil 2 tempat perpuluhan saja. Dan ini tidak lebih 5, jadi terus buang nombor di belakang. Tak perlu pindah satu ke depan. Jadi jawapan sini ialah RM44.38. Okey, seterusnya kita kena kira cas bayaran lewat iaitu 1%. Cas bayaran lewat 1% ini bukan taruh kepada RM6.000 ini saja. Kamu kena taruh dengan campuran RM6.000 dengan faedah bagi tertunggak ini. Jadi kurungan RM6.000 tambah lagi faedah tertunggak dia iaitu 44.38. Taruh lagi 1% untuk cas bayaran lewat. Jadi sama dengan berapa? Kamu boleh tekan kalkulator. Jadi kurungan RM6.000 tambah lagi 44.38 tutup kurungan taruh dengan pecahan 1/100. Jadi jawapan ialah RM60.44. Jadi ini ialah cas bayaran lewat dia. Okey, ingat jawapan ambil 2 tempat perpuluhan juga.
Dan ini tidak lebih 5, jadi tak perlu pindah satu ke depan. Terus buat nombor di belakang. Jadi jawapan di sini kamu boleh tulis RM RM60 44 sen. Jadi berapa baki penyerta kad kredit pada bulan yang berikutnya? Jadi adalah sama dengan 6,000 jumlah yang dia masih hutang kepada bank. Belum lagi buat sebarangan bayaran. Tambah lagi faedah baki tertunggak dia iaitu RM44.38 sen. Tambah lagi cas bayaran lewat dia iaitu RM60.44 sen. Jadi tambah semua ini Jadi 6,000 tambah dengan 44.38 tambah lagi 60.44 Jawapan boleh tekan perpuluhan 6104.82. Jadi jawapan sini kamu boleh tulis RM 6104.82. Maksudnya ini ialah baki penyerta kad kredit pada bulan yang seterusnya sebanyak 6104.82 sen. Maksudnya ini dia kena bayar pada bulan yang seterusnya. Peringatan di sini kalau Puan Ruby ada buat bayaran minimal 5%, maksudnya cas bayaran lewat 1% tidak akan di-charge. Yang akan di-charge ialah kadar faedah 18% atas baki tertunggak saja. Tetapi kalau Puan Ruby tidak buat sebarangan bayaran, maksudnya dia akan di-chargekan dengan kadar faedah 18% atas baki tertunggak. Lepas itu campur lagi baki yang dia masih hutang kepada bank. Dan jumlah ini baru tarak dengan cas bayaran lewat dia iaitu 1%. Dan baki penyerta kad kredit pada bulan yang seterusnya ialah campuran cas bayaran lewat dengan faedah baki tertunggak dengan nilai yang dia masih hutang kepada bank pada bulan itu. Dan ini ialah nilai yang akan dikeluarkan pada baki penyerta kad kredit pada bulan yang seterusnya. Seterusnya kita tengok soalan yang terakhir iaitu soalan 4. Kedai motosikal Firdaus menawarkan dua skim pinjaman A dan B bagi pembelian motosikal di kedainya seperti dalam poster di bawah. Jadi harga tunai ialah RM6,500 dan ada skim pinjaman A dan skim pinjaman B. Bagi skim pinjaman A ialah pendahuluan dia mesti bayar RM500 dulu. Lepas tu insurans bulanan setiap bulan hanya bayar RM190 dan bayar selama 36 bulan. Bagi skim pinjaman B, wang pendahuluan dia ialah 10% daripada sinilah. Dan insurans bulanan dia ialah RM144 dan kena bayar selama 48 bulan. Dan Rismai ingin membeli motosikal seperti yang diiklankan di kedai motosikal Firdaus. Beliau hanya mementingkan jumlah bayaran bulanan yang rendah berbanding dengan tempoh pembayaran. Cadangkan skim pinjaman manakah yang lebih sesuai. Berikan justifikasi anda. Jadi dia ada syarat di sini dia hanya mementingkan jumlah bayaran bulanan yang rendah berbanding dengan tempoh pembayaran dia. Maksudnya dia tak kisah dia bayar cepat atau membayar lambat. Dia tidak kisah. Yang dia nak minta ialah jumlah bayaran bulanan yang paling rendah itu. Jadi kita asing kepada skim pinjaman A dan skim pinjaman B. Jadi kita kira jumlah bayaran bulanan dulu. Jadi bagi skim pinjaman A jumlah bayaran bulanan ialah sama dengan RM190 antara dengan 36 bulan. Jadi sini kamu tulis RM190 tarat dengan 36. Jadi 190 tarat dengan 36. Jadi jumlah dia ialah RM6,860. Jadi di sini kamu tulis RM RM6,840. Jadi bagi skim pinjaman B berapa jumlah bayaran bulanan dia? Jadi sebulan ialah RM144 tarat dengan 48. Jadi sini kamu tulis 144 tarat dengan 48. Jadi boleh tekan kalkulator 144 taruh dengan 48. Jadi jawapan ialah 6912. Okey. Jadi sini kamu tulis RM6912. Jadi mana satu jumlah bayaran bulanan yang lebih rendah? Jadi saya akan jelaskan. Iaitu skim pinjaman A. Betul? Dan jangan lupa bayaran bulan pertama adalah lebih banyak sebab dia kena bayar itu down payment. Betul? Pendahuluan dulu. Jadi bagi skim pinjaman A, pembayaran pendahuluan ialah RM500. Jadi RM500. Tambah lagi insurans bulanan RM190. Tambah lagi RM190. Jadi jawapan ialah berapa? Boleh tekan kalkulator. 500 tambah dengan 190. Jadi jawapan ialah RM690. Jadi jawapan sini kamu tulis RM690. Maksudnya bayaran bagi bulan pertama ialah RM690. Termasuk insurans bulanan pertama dengan wang pendahuluan dia. Jadi bagi skim pinjaman B, wang pendahuluan dia ialah 10% dan insurans bulanan ialah RM144. Jadi campur kedua-duanya, jadi berapa bayaran dia kena buatlah pada bulan pertama. Jadi kamu pakai RM6,500 ini. RM6,500 taruh dengan 10%. Campur lagi insurans bulanan dia iaitu 144.
Jadi kamu boleh tekan kalkulator lah. Kurungan 6.500 taruh dengan pecahan 10 per 100. Tutup kurungan, tambah lagi 144. Jawapan ialah 794. Jadi di sini kamu tulis RM 794. Maksudnya pada bulan pertama dia kena bayar 794. Termasuk 144 insuran bulanan dan yang tinggal ialah 10% sebagai wang pendahuluan dia. Jadi dengan dua syarat ini, jadi kamu rasa mana satu jumlah bayaran bulanan adalah lebih rendah, memang skim pinjaman A, betul? Jadi soalan tanya, cadangkan skim pinjaman manakah yang lebih sesuai dan berikan justifikasi anda. Maksudnya kamu kena beri alasan kamu lah di sini. Jadi jawapan kamu boleh tulis skim pinjaman A adalah lebih sesuai. Kenapa? Sebab jumlah bayaran bulanan dan bayaran bulan pertama adalah lebih rendah daripada skim pinjaman B ya. Jadi inilah jawapan untuk soalan 4 lah. Jadi sampai sini saja untuk video ini. Kalau kamu suka video Cikgu Ko, boleh subscribe channel Cikgu Ko, like dan share video Cikgu Ko, dan buka loceng di tepi ya. Dan kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Bye bye.